DUN 6 negeri secara rasmi bubar. Jangan tukar nilai kredit kepada tunai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Menjelang pilihan raya negeri, Barisan Nasional BN dijangka bertanding 45% daripada 245 kerusi DUN di 6 negeri. Manakala selebihnya akan ditandingi oleh Pakatan Harapan. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan kedudukan semasa kerusi yang dimenangi BN dan PH pada pilihan raya umum yang lalu. Statistik sebenar akan diumum selepas keputusan akhir dimuktamadkan. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri menjelaskan BN akan bertanding lebih 100 kerusi DUN dan keputusan akhir akan dibuat oleh beliau dan Perdana Menteri dalam masa terdekat. Setiap calon akan melalui saringan daripada aspek boleh menang selain penelitian dibuat di peringkat PDRM, SPRM serta Mahkamah Syariah. Golongan muda menjadi antara elemen utama dalam pemilihan calon bagi membuktikan kerajaan perpaduan mendengar denyut nadi pengundi muda. Negeri Sembilan secara rasminya membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN hari ini. Ini melengkapkan kehangatan pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang dijadual berlangsung tidak lama lagi. Pengarah SPR Negeri Muhammad Haikal Kamarudin menerima watikah pembubaran itu pada Rabu yang diserahkan oleh Setiausaha DUN Negeri Sembilan Muhammad Amin Ludin bagi memberi laluan kepada PRN diadakan. Bermula hari ini, negeri itu ditadbir Kerajaan Negeri Sementara sehingga Kerajaan baru dibentuk. Negeri Sembilan juga menjadi satu-satunya negeri memanfaatkan sepenuhnya tempoh mandat 5 tahun bagi penggal ke-14 sebelum dibubarkan. Kelantan terlebih dahulu membubarkan DUN pada 22 Jun. Diikuti Selangor 23 Jun, Pulau Pinang, Kedah dan Terengganu 28 Jun. Persidangan DUN Negeri Sembilan yang pertama diadakan pada 1 Julai 2018 selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 pada 9 Mei 2018. Penerima bantuan program e-Belia Rahmah diingatkan agar tidak cuba menukar kredit RM200 diterima kepada wang tunai. Nasihat Kementerian Kewangan MOF itu bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa penipuan. MOF akui terdapat kes penerima diperdaya selepas memilih untuk menggunakan khidmat menukar kredit kepada wang tunai yang ditawar di media sosial. Menurut MOF, tidak ada keperluan menukar kredit e-Belia Rahmah kepada wang tunai kerana dana itu boleh digunakan di lebih 1.7 juta perniagaan di seluruh negara selain untuk membayar perkhidmatan serta pembelian secara dalam talian melalui Duit Now. Tindakan itu menggagalkan matlamat sebenar program yang bertujuan membantu belia serta pelajar IPT sepenuh masa membiasakan diri dengan kemudahan pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, meringankan beban kewangan mereka. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyiasat dakwaan pegawai yang menjaga pintu masuk negara meminta suapan daripada pelancong asing. Ketua Pesuruhanjayanya Tan Sri Azam Baki berkata maklumat lanjut sedang diperoleh daripada semua pihak terlibat, termasuk daripada seorang kenamaan dan Jabatan Imigresen. Tegasnya SPRM akan menyiasat perkara ini sewajarnya. Orang ramai digesa tidak membuat spekulasi mengenai perkara tersebut. Terdahulu media melaporkan kekecohan di KLIA melibatkan seorang kenamaan didakwa cuba menyelamatkan seorang wanita warga Cina yang dinafikan kemasukan ke negara ini sebaik tiba di lapangan terbang tersebut. Kejadian itu turut tular di media sosial apabila individu kenamaan berkenaan dikatakan masuk ke ruang balai ketibaan itu tanpa memohon pas keselamatan. Semalam, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Roslin Jusof berkata siasatan menyeluruh dijalankan mengenai insiden itu merangkumi semua aspek berkaitan. Langkah kerajaan dalam menstruktur semula pinjaman Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA dilihat mampu memperbaiki aliran tunai agensi itu. Ketua Peneroka FELDA Negeri Sembilan, Datuk Zainal Abidin Ahmad berkata, selain pelupusan hutang peneroka sebanyak 80%, peneroka juga bakal memperoleh manfaat lebih besar daripada FELDA. Ini menjamin kestabilan pendapatan FELDA termasuk aliran tunai pihak terlibat.
insya-Allah selepas ini akan ada kembali ataupun terjamin kembali apabila kerajaan memberi bantuan sebanyak 990 juta satu tahun selama 10 tahun. Dia akan berterusan. Jadi inilah saya rasa kita akan kembali balik seperti mana penubuhan FEDA asal yang akan memberi pulangan kepada peneroka dalam bentuk kebajikan, kemudahan. Begitu juga hari ini fokus kita pada generasi yang mana generasi juga memerlukan kemudahan dan pembangunan daripada FEDA. Dan saya yakin dengan ini akan membantulah keseluruhan generasi FEDA. Memang saya menyokong lah, memang menyokong itu yang terbaik lah. Saya rasa lama jugalah yang dinanti-nantikan oleh peneroka. Jadi dengan ini saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada kerajaan. Saya mewakili GPW mengucapkan terima kasih lah kan pada Felda yang mana yalah sekarang ni kita ni kalau diluluskan syukur alhamdulillah macam aktiviti apa semua dapat kita buat. Kalau duit tak ada kita tak dapat buat aktiviti apa semua. Terima kasihlah pada kerajaan. Saya selaku peneroka memang amat-amat rasa teruja dan terima kasih. Sebabnya hutang saya sebelum ni 170,000 lebih kurang. Kemudian dah dihapuskan sebanyak 80%. Bermakna kami hanya tinggal 230,000 saja hutang dan bayaran kembali kami pada setiap bulan daripada 700-800 hari ini cuma bawah daripada 200 lah. Langkah kerajaan itu turut disambut baik oleh warga peneroka dalam wilayah Jengke, Pahang. Pengerusi Biro Sosial dan Kemasyarakatan Gabungan Felda Wilayah Jengke, Razak Daud berkata, ia juga langkah tepat bagi membantu menstabilkan kedudukan kewangan Felda. Ia merupakan berita baik yang dinantikan mereka. Warga peneroka mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memperuntukkan dana kepada FEDA. Jaminan persekutu semula pinjaman kepada FEDA oleh kerajaan sudah pasti mengukuhkan dan meningkatkan aliran tunai. Dan berterima kasih atas usaha Perdana Menteri yang prihatin membantu komuniti dengan adanya jaminan peneroka usaha FEDA untuk memiliki 90%. Nampaknya lebih berjaya berbanding 38% asal supaya FEDA kembali menguasai FTB. Prestasi perdagangan Malaysia terus berkembang dipacu pelbagai pelaburan termasuk pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, prestasi baik itu didorong 18 perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani setakat ini. Namun katanya isu yang perlu ditangani oleh kerajaan ketika ini adalah persepsi untuk mempercepat kelulusan sesuatu pelaburan. Salah satu isu yang paling penting yang kita perlu tangani adalah persepsi yang kita perlu percepatkan kelulusan. So, I think we need to do the ease of doing business penting dan kementerian bersama-sama dengan agensi yang berkaitan akan menunjukkan lebih perhatian kepada proses untuk mempercepatkan kelulusan-kelulusan yang diperlukan oleh pelabur-pelabur kita. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucapan di Australian Network Leaders 2023 di Ibu Negara. Kes seorang pelajar dikurung dalam sangkar oleh pihak sekolah di Negeri Sembilan berjaya diselesaikan dengan baik. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata jalan penyelesaian terbaik dicapai selepas perbincangan antara ibu bapa pelajar terbabit dengan pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Alhamdulillah, kes ini telah pun selesai di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga sudah ada maknanya penyelesaian yang baik di antara sekolah dan juga ibu bapa. Jadi sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, maknanya kes-kes ini telah diuruskan dengan baik di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi kita anggap telah selesai.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart, jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bertemu kembali. Kadar bayaran cukai jalan bagi kenderaan elektrik EV akan diputuskan tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kadarnya dikaji semula supaya lebih rendah berbanding kenderaan biasa, sekaligus menggalakkan lebih ramai menggunakan kenderaan elektrik. Jelasnya ketika ini cukai jalan bagi kenderaan itu adalah percuma sehingga 2025. Namun pihaknya mengambil beberapa maklum balas dalam kalangan pengguna yang ingin tahu kadar cukai kenderaan EV selepas tamat tempoh itu. Menerusi mesyuarat pasukan petugas khas EV yang dipengerusikan Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, satu kertas kerja dibentang memperincikan sokongan terhadap industri EV. Antara yang disentuh kajian semula struktur pencukaian jalan EV. Pihaknya juga bercadang memperkenalkan nombor plat khas untuk kenderaan EV bagi tujuan membezakan ia daripada kenderaan biasa. Peka dengan trend semasa pelanggan dan persekitaran serta memperkukuh perantaraan berasaskan nilai. Itu azam Bank Islam Malaysia Berhad bersempena dengan ulang tahunnya yang ke-40. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Muazzam Muhammad, menerusi trend ini, pihaknya akan lebih memahami pelanggan, seterusnya menawarkan produk yang bersesuaian. Sejak ditubuhkan pada 1983, Bank Islam telah menetapkan asas untuk membangunkan sistem perbankan Islam yang kukuh dan menghasilkan ramai profesional dalam industri. Dalam tempoh 40 tahun, banyak pencapaian diperoleh termasuk penerbitan sukuk Islam pertama di Malaysia, penglibatan dalam pendigitalan sistem kehakiman Malaysia melalui kemudahan e-Jamin. Jadi yang penting sekali bagi kami di sini adalah apabila untuk kita meneruskan perjalanan kita ke masa hadapan. Yang pertama sekali kita harus peka dengan apakah kita panggil megatrend. Apakah yang sedang berlaku di sekeliling kita sekarang ini. Bukan sekadar daripada melihat dari segi sektor perbankan saja, tetapi persekitaran. Menerusi trend semasa pelanggan dan persekitaran, pihak bank dapat mempelopori segmen baharu termasuk menawarkan penyelesaian kewangan holistik. Target kami sebelum ini kita kata kepada pekerja-pekerja tetap di syarikat yang besar. Tetapi sekarang ini ramainya anak muda kita memilih untuk bekerja sendiri. Jadi kita perlu tahu macam mana cara kita mempelopori bidang-bidang baru ini. Itu yang pertama. Dan sebelum ini Bank Islam kita strong di dalam runcit tetapi mass market. Tapi kita juga melihat ada peluang yang perlu kita pelopori di segmen pengurusan kekayaan. Syarikat Kewangan Islam ini turut memfokuskan untuk membantu golongan yang kurang mendapat perhatian institusi kewangan termasuk golongan berpendapatan rendah dan pekerja ekonomi gig. Lebih banyak program dan inisiatif bantuan kewangan untuk PKS dirancang tahun ini bagi memenuhi matlamat Bank Islam iaitu bukan sahaja menyediakan kemudahan pembiayaan tetapi juga membantu masyarakat dalam menyediakan solusi kewangan terbaik.